الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Sadaqallahul azim. Dan kerana sombong angkuhnya orang-orang kafir itu, mereka berkata tentang kepercayaan orang-orang yang beriman, kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad itu perkara yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami mempercayainya, kerana kamilah yang sepatutnya menerima segala kebaikan. Dan setelah mereka tidak dapat menerima petunjuk Al-Quran, dan setelah mereka tidak dapat menerima petunjuk Al-Quran itu,
Mereka memusuhinya. Lalu mereka mencacinya dengan berkata, Al-Quran ini ialah rekaan dusta yang sudah lama. Bagaimana mereka tergamak mengatakan Al-Quran ini rekaan dusta yang telah lama? Padahal telah ada sebelumnya kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Dan Al-Quran pula sebuah kitab yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang lalu. Diturunkan dalam bahasa Arab untuk memberi amaran kepada orang-orang yang zalim dan berita gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhid itu. Maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka lah ahli syurga. Tetap kekalah mereka di dalamnya. Sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku. Dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Mereka yang bersifat dengan sifat yang terpuji seperti itu ialah orang-orang yang kami terima dari mereka amalannya yang baik, yang mereka telah kerjakan. Dan kami ampunkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan dimasukkan ke dalam kumpulan ahli syurga sebagai memenuhi janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Ahqaf. Surah yang ke-46 pada juzuk yang ke-26. Bermula ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-16. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang jawapan kepada kekeliruan dan tuduhan palsu orang-orang kafir terhadap Al-Quran, terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap hari kebangkitan, bukan terhadap Islam itu sendiri. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menyebut tentang sifat orang beriman yang senantiasa istiqamah dalam keyakinannya, istiqamah dalam ketaatannya kepada Allah SWT, serta ganjaran dan balasan yang akan mereka perolehi di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana sifat orang-orang yang istiqamah dengan memerintahkan mereka supaya mentaati kedua ibu bapa mereka. Maka Allah Ta'ala menyebut asas utama kenapakah wajib berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana sifat orang beriman yang berada dalam istiqamahnya, dalam ketaatannya kepada Allah. Ketika mana dia mencapai usia matangnya, iaitu usia 40 tahun, doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka untuk menyebutnya, untuk menjadikannya sebagai amalannya, untuk dijadikan sebagai pegangannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut kelompok dan golongan inilah yang diterima amalan mereka, yang diterima perbuatan mereka, yang diampunkan dosa mereka dan diberikan syurga yang telah dijanjikan kepada mereka. Baik, ini gambaran umum kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita dah baca ataupun kita telah jelaskan daripada awal permulaan surah Al-Ahqaf, bagaimana Allah menjelaskan akan kebenaran Al-Quran, tentang keesaan Allah Ta'ala, tentang akan berlakunya hari mahsyar, hari kiamat. Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan batilnya sembahan selain daripada Allah, itu berhala-berhala yang tidak beri manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang sebelum ini juga kita baca pada ayat ke-7 dan ke-10,
bagaimana orang-orang kafir cuba menuduh Rasulullah sebagai ahli sihir dan cuba menuduh Nabi SAW yang mereka rekakan Al-Quran, maka Allah telah menjawab persoalan dan kekeliruan yang ditimbulkan oleh mereka dengan jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menjelaskan bagaimana sifat sebahagian daripada orang-orang yang menerima kebenaran lalu menyembunyikannya. Wala tahu akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sombong dan menolaknya. Sebagaimana kita kisahkan, kita telah cerita kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu dan yang merupakan rujukan kepada ahli kitab. Bila mana dia beriman, maka dia mula dimaki dan dinafikan keilmuannya, kesolehannya sesudah mereka memperakui keilmuan kesolehan Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam. Sedangkan mereka semua tahu akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Baik, ayat yang kita nak bacakan pada malam ini dan yang kita nak tafsirkan, kita sebut yang sebelum ini sebagai satu kesinambungan supaya kita faham setelah kita lama tawakuf dalam penafsiran surah Al-Ahqaf ini. Kata Allah, wa qala alladhina kafaru, dan berkatalah orang kafir. Siapakah orang kafir di sini? Secara umumnya ialah semua orang kafir. Namun secara sebab turunnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Qatadah, yang dimaksudkan orang kafir di sini ialah golongan musyrikin Mekah. Mereka ini berkata kami lebih hebat, kami lebih mulia, kamilah yang paling agung, kamilah paling kaya, kamilah paling berpengaruh. Dengan segala pujian-pujian mereka letakkan pada diri mereka. Kemudian mereka berkata, falau kana khairan ma sabaqana ilaihi fulan wa fulan. Kalau Islam ni agama benar, kalau Muhammad ini benar, nescaya kamilah yang akan ikut sebab kami paling kaya, kami paling berpengaruh, kami paling baik. Kenapa yang mendahului kami orang miskin? Kenapa yang mula-mula beriman di kalangan orang bukan kaya? Kenapa yang mula-mula beriman di kalangan hamba? Kenapa yang mula-mula beriman bukan di kalangan orang yang seperti kami? Mereka menilai kebenaran itu diikuti ataupun diterima bila dia ikut. Kalau tak ikut, maka tak betul. Ini sifat sombong yang ada pada jiwa manusia. Dinilai kebenaran yang dia berpihak. Kalau pada perkara yang tak berpihak, maka dia kata itu bukan kebenaran. Kebenaran hanya pada kami. Maka golongan musyrikin Mekah, ketika mana mereka nak menolak Islam, sesudah mereka tolak dengan pelbagai cara dan Rasulullah telah jawab hujah-hujah mereka. Last sekali mereka kata pengikut-pengikutnya bukan orang kaya. Pengikut-pengikutnya bukan pemimpin macam kami. Pengikut-pengikutnya bukanlah orang hebat-hebat macam kami. Maka mereka melihat bahawa dengan kelompok pertama yang memeluk Islam itu terdiri daripada golongan-golongan yang mereka tak pernah pandang kemuliaan. Kata mereka kalau benar Islam benar, kami dulu akan ikut. Kan itu ketika mana Maharaja Hercules mendapat berita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Lalu dia memanggil pemimpin kota Mekah yang berada di Syam waktu itu. Yang ada ialah Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan diarahkan menghadap Maharaja Hercules, Maharaja Rom. Bila Hakim bin Hizam yang merupakan anak saudara Khadijah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu belum Islam, maka dia ikut sama dengan Muawiyah, ikut sama dengan Abu Sufyan, dengan berkata dalam hatinya, kalau sekiranya dia berbohong tentang Muhammad, aku akan dedahkan pembohongannya. Hakim bin Hizam walau dia tak beriman, dia ni golongan yang mungsif, maksudnya yang bercakap benar. Ketika ada orang kafir, dia tak beriman, tak percaya Islam, tapi dia berpihak pada Islam. Dia sebut kebenaran yang dibawa. Tapi dia tak nak ikut. Ini berlaku pada Hakim bin Hizam pada permulaannya. Sebelum dia memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Anak saudara Khadijah. Maka Hakim bin Hizam mengekori Abu Sufyan. Lalu di antara soalan yang ditanya oleh Hercules, siapa pengikut dia? Siapa pengikut Muhammad? Maka jawab Muawiyah, jawab Abu Sufyan. Pengikutnya di kalangan orang miskin. Di kalangan hamba. Di kalangan wanita. Di kalangan kanak-kanak. Di kalangan orang yang kami tak pandang mereka. Lalu kata Hercules, kalau begitu dia memang Nabi. Kerana para Nabi yang akan bertentangan dia dengan mereka, mesti orang-orang kaya, lawang dia. Mesti orang di jawatan. Kerana orang kaya ini memperoleh kekayaan mereka dengan tidak patuh syariat. Dengan menindas manusia.
Lalu mereka takut untuk memperakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Dan demikian juga orang yang ada kuasa, mereka takut hilang kuasa. Kerana kuasa yang mereka pertahankan dengan cara menzalimi orang lain. Sebab itu asas, kenapa kita lihat setiap kali datang Rasul, yang menjadi musuhnya orang kaya. Yang menjadi musuhnya orang ada jawatan. Kenapa? Kerana kebanyakan manusia memperoleh kekayaan dengan cara melanggar perintah Allah. Kebanyakan mereka memperoleh kuasa dengan menzalimi manusia. Dan mereka tahu dengan mereka menerima kebenaran, mereka terpaksa memperakui kezaliman mereka. Dan membuang sebahagian kejahatan yang mereka anggap kejahatan itu punca mereka kaya. Lepas itu kita tengok ada orang tak nak taubat. Sesudah mereka sedar tentang dosa mereka buat. Sebab mereka anggap kalau taubat, nanti mereka jadi miskin. Kerana harta itu perlu dipulangkan. Atau kuasa itu perlu ditinggalkan. Dan itulah dilema oleh orang-orang yang kaya dan orang-orang yang ada kuasa. Melainkan orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kalangan mereka yang dirahmati oleh Allah. Yang tahu bahawa kebenaran yang mereka terima tidak akan menjejaskan kekayaan mereka. Tidak akan menjejaskan kuasa mereka. Kuasa dan kekayaan tidak terjejas hanya kerana kita terima Islam dan kebenaran. Atau ini menjadi igawan orang kafir. Kerana mereka menyangka bila terima Islam jadi miskin. Bila terima Islam habis kuasa. Walhal itu tak pernah diusik oleh Islam. Bahkan Islam memimpin dan memandu bagaimana kaya yang baik. Dan bagaimana punya kuasa yang baik. Hatta para Nabi juga punya kuasa. Para Nabi juga punya harta. Dan sebagian Nabi itu merupakan manusia paling kaya di dunia. Seperti yang berlaku pada Nabi Allah Sulaiman. Yang berlaku pada Nabi Allah Daud. Kalangan Nabi yang kaya di dunia. Yang tidak menjejaskan kenabian mereka. Kesolehan mereka. Ibadat mereka. Baik, maka musyrik Mekah menganggap nilai benar bila yang ikut tu mereka. Kalau yang ikut tu orang miskin, maka tak ada apa-apa nilai kebenaran. Maka ini sifat sombong. Kerana kebenaran bukan dinilai siapa yang ikut. Tapi apa yang dibawa. Kebenaran itu bukan siapa ikut siapa. Apa yang dibawa. Kalau dalam tu tak ada orang profesional, tak ada orang yang berkerjaya, tapi yang dibawa itu betul, maka itu perlu diikuti. Diriwayatkan juga, ada seorang hamba yang memeluk Islam namanya Zinnirah. Atau juga disebut namanya Zinnin. Zinnin pun betul, Zinnirah pun betul. Dan dua riwayat. Orang yang samalah. Zinnin atau Zinnirah. Dan dia ni memeluk Islam. Zinnirah ni antara wanita yang pertama memeluk Islam. Selain daripada Sumayyah. Yang pertama memeluk Islam. Maka bila dia peluk Islam, maka dia dipukul. Dipukul lalu mereka berkata, kalau Islam dia benar, takkanlah yang jenis hamba ni yang masuk Islam. Kitalah yang masuk Islam. Maka Allah turunkan ayat ini. Wa qala alladhina kafaru alladhina amanu law kana khaira ma sabakuna ilaih. Ini sebab turun. Setengah riwayat menyebut daripada Urwah bin Zubair. Ketika mana Zinnirah, dia asalnya seorang perempuan Rom yang menjadi hamba. Dia asal bukan orang kulit hitam. Dia orang Rom. Rumiyah. Maka Abu Jahal mengazab dia sesudah memeluk Islam. Abu Jahal pukul dia, seksa dia, sampailah dia buta. Fa'usiba basaruha, buta matanya. Faqalu laha, lalu para pemimpin musyrik Mekah yang tengok dia buta kesan daripada penyiksaan Abu Jahal. Asabaki Allat wal Uzza, kamu telah kena kecelakaan disebabkan kemurkaan Tuhan berhala Lata dan Uzza. Lalu mereka main isu. Bila Zinnirah ni buta, dia dipukul oleh Abu Jahal. Sebab itulah dia buta kerana Tuhan Lata dan Uzza marah. Ini berhala. Maka Allah Ta'ala mengangkat kemuliaannya dengan mengembalikan pandangannya. Lepas dia buta, dia dapat tengok balik. Satu karamah bagi dia. Dia kata macam tu, lepas tu tak tahu nak kata macam mana lagi. Dulu waktu buta, tengok. Tuhan Lata marah. Habis celak balik lepas tu. Maka tak boleh nak kata apa. Maka itu yang berlaku kepada golongan musyrik Mekah. Lalu berkata pada pemimpin Quraisy, "Lau kana ma jaa bihi Muhammadun khairan, ma sabaqatna ilaihi Zinnirah." Kalaulah Islam ni benar, takkanlah Zinnirah dulu masuk Islam, kitalah masuk Islam dulu. Maknanya mereka memperkecilkan pengikut-pengikut Islam.
Dan ini yang berlaku sepanjang zaman. Pengikut kebenaran akan dipandang rendah. Dipandang rendah. Sudut jawatannya, dari sudut latar belakangnya, dari sudut kekayaannya. Tuan-tuan akan tengok benda ini menjadi sunnatullah sepanjang zaman sampai hari kiamat. Hatta bila Imam Mahdi keluar, pengikutnya bukan di kalangan orang kaya. Bukan kalangan raja. Bukan di kalangan orang ada kuasa. Yang mula-mula ikut. Semuanya di kalangan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Melainkan keimanan kukuh pada Allah. Sehingga bila lahir Imam Mahdi, raja yang berkuasa marah. Dihantar bala tentera untuk menyerang dan menangkapnya. Maka Allah menenggelamkannya dengan peristiwa gempa bumi di kawasan bernama Baidak. Baidak satu kawasan lapang yang berhampiran atau 5 km daripada kota Mekah. Namanya Baidak di kawasan lapang. Tentera itu ditenggelami oleh bumi, berlaku gempa bumi. Sehingga naik nama Imam Mahdi kerana pertolongan Allah. Maksud nak cerita, bukan raja dulu ikut. Bukan pemimpin dulu ikut. Kalangan orang yang ada keimanan, yang ada keyakinan, bukan kalangan orang yang ada kuasa. Sebab kebanyakan orang ada harta dan kuasa mabuk sehingga meninggalkan syariat. Sehingga membelakang syariat. Ini cerita menjadi sunnatullah sepanjang zaman. Supaya kita kena alert, kuasa ni atau harta, dia boleh menjauhkan kita dari kebenaran. Melainkan saya katakan orang yang Allah rahmati. Melainkan orang-orang yang betul-betul ikut perintah Allah. Maka harta dia, kuasanya tidak akan mengurangkan dirinya daripada mengikuti kebenaran. Diriwayatkan juga oleh Ibn Abbas daripada Kalbi dan juga Zajjaj. Di kalangan orang kafir, Banu Amir dan Ghatafan dan Bani Tamim, Bani Asad, Bani Hanzalah, Bani Asja'. Bila mereka lihat kabilah-kabilah yang jauh lebih lemah daripada mereka memeluk Islam seperti kabilah Ghifar, kabilah Juhainah, kabilah Muzainah, kabilah Khuza'ah. Lalu mereka berkata, "Lau kana ma ja'a bihi Muhammadun khairan, ma sabaqatna ilaihi ru'atul bahmi, idh nahnu a'azzu minhu." Kalau Muhammad dibenar, takkanlah pengembala unta ikut dulu. Takkanlah pengembala kambing ikut dulu kita. Kerana kabilah ni, kabilah Ghifar, kabilah Juhainah ini terkenal dengan pengembala-pengembala kambing, unta. Maksudnya badui. Yang bukan jenis orang duduk kat bandar. Kalau sekiranya Islam ni benar, Muhammad bawa tu betul, takkanlah pengembala kambing, pengembala unta dulu ikut kita lah. Koprak-koprak, toke-toke kontena. Kita lah toke-toke gedung-gedung kilang-kilang. Lalu mereka memperkecilkan gembala-gembala binatang ataupun orang-orang kampung. Maka itu kata mereka. Sebab tu jangan heran, kalau sebut je orang berjuang Islam, dia kata ini parti kampung. Ini kelompok kampung, orang kampung. Ini bukan orang profesional. Itu bahasa yang telah dimainkan sentimennya sepanjang zaman. Orang yang akal cerdik, mereka melihat nilai ini adalah kebenaran. Bukan siapa, dalam tu ada siapa. Kebenaran. Kerana akal ni tuan-tuan dengan mudah memproses kebenaran, melainkan kalau dia dipengaruhi oleh harta dunia. Kebenaran tak susah kalau kita sebut satu tanpa satu dua. Apakah susah nak terima satu tanpa satu dua? Kita berkata zina tu haram. Susah ke nak terima zina tu haram? Yang berzina pun tak suka kalau anaknya dizinai, isterinya dizinai. Kita kata menipu orang tu haram. Susah ke nak terima menipu tu haram? Kita sendiri pun kalau kena tipu tak suka. Kita katakan khurafat ini benda haram. Membodohkan akal. Islam bawa ni tak ada benda yang kontradik dengan akal. Islam suruh tutup aurat. Susah ke nak faham tutup aurat? Menjaga kehormatan diri wanita. Susah ke? Islam mengharamkan arak. Susah ke nak faham arak tu tak elok? Semenjak arak orang kafir minum, kajian mana kata arak tu bagus? Doktor mana cakap? Undang-undang mana cakap? Melainkan mereka berkata ini ada nilai pekerjaan, nilai pelaburan, nilai ekonomi, nilai pelancongan. Tak, arak tu okey tak okey? Kan soalannya mudah je. Arak tu okey tak okey? Tak okey. Judi. Okey tak okey judi? Islam haramkan judi. Ikut mana judi tu bagus? Baguslah, boleh kerja. Anak saya pun Ustaz jadi GM, General Manager syarikat judi. Okeylah, nampak untung. Baik, untung berapa kerat, yang rugi berapa banyak? Berapa ribu, berapa mungkin juta yang bankrupt. Yang bankrupt kerana judi. Yang bergaduh kerana judi. Yang berbalah kerana judi. Banyak mana? Setiap kali kalah judi, bergaduh suami isteri. Setiap kali kalah judi, bergaduh antara kawan. Setiap kali kalah judi,
merompak, menipu. Dan ini yang berlaku kepada perkara yang diharamkan. Jadi, apakah susah nak terima kebenaran? Lalu menilai kebenaran itu pada pengikutnya siapa? Mengalih. Fokus dia. Oh, yang ikut tu orang kampung je. Apakah cerita orang kampung dia bawa apa? Sebab itu Raja Najasyi, raja yang bijak. Tidak dipengaruhi oleh kuasanya. Dia kata, apa yang Muhammad bawa? Muhammad tu bawa apa? Maka salah seorang jurucakap Islam, Ja'far bin Abi Talib, radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, wahai raja, dulu kita orang gaduh, putus silaturahim. Yang kuat makan yang lemah. Kami makan bangkai. Kami buat itu, kami buat ini. Maka datang Muhammad SAW. Menyuruh kami menghubungkan silaturahim. Menyuruh kami melihat manusia ini sama. Menyuruh kami menjauhi perkara-perkara yang keji, zina, sekian. Maka disebut oleh Ja'far At-Tayyar atau Ja'far bin Abi Talib. Lalu kata Raja Najasyi, demi Allah, apa yang dibawa oleh Muhammad itu sama yang dibawa oleh Nabi Isa. Sama. Lihat raja ni, dia tak terpengaruh. Dia sebalik jawatan. Akhirnya dia memeluk Islam. Walau rakyatnya tak ikut dia. Raja Najasyi dia peluk Islam, rakyatnya tak ikut. Dan dia tak peduli pun rakyat dia tak ikut. Raja Hercules dia nak peluk Islam. Tapi rakyatnya melawan. Kemana dia nak umumkan masuk Islam, para pembesarnya lari ke pintu, keluar. Seolah-olah kalau hari ni undi tak percaya. Akhirnya dia takut hilang kuasa, dia kata saya cuma memberi andaian tapi bukan nak masuk Islam. Hampir dia nak masuk Islam, Hercules. Bila dengar apa yang dibawa oleh, yang diceritakan oleh Muawiyah. Tapi Najasyi dia tak peduli. Dia masuk Islam. Kali itu bila beliau wafat, Rasulullah solat jenazah ghaib. Tapi negara Ethiopia kekal negara Kristian. Keislaman Raja Najasyi tidak mempengaruhi rakyat. Dan Najasyi pun tak peduli rakyat dia sokong dia atau tak. Ini raja yang tegas. Walaupun dia tak boleh mempengaruhi rakyatnya peluk Islam. Kita kan kalau setengah-setengah negara macam kita Malaysia, tanah Melayu raja masuk Islam, rakyat ikut semua. Ada setengah negara mudah macam tu. Tapi jarang kita dengar bila rajanya memeluk Islam, rakyatnya ikut. Jarang. Kita melihat rakyat memberontak begitu. Melainkan raja ni ataupun pemimpin ni akan takut. Tapi tidak kepada Najasyi. Dia tak pernah takut. Sehingga matinya dalam Islam. Dan solat ghaib pertama yang Nabi lakukan, solat ghaib pada Raja Najasyi. Dia panggil orang Islam. Dan penggantinya tidak Islam. Dan negaranya tak jadi Islam. Tapi ini orang-orang yang saya katakan ada kuasa, tapi kuasa tidak mempengaruhinya. Ini di antara rahmat Allah padanya. Baik, kembali pada ayat kita. Tentang Allah Ta'ala sebut, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan berkata orang kafir. Pertama kafir ni musyrik Mekah. Yang kedua kabilah-kabilah besar. Kepada orang yang beriman di kalangan orang lemah, kalangan hamba abdi. Yang asalnya turun pada Zinnirah, radhiyallahu ta'ala anha, yang merupakan hamba. Dan juga pada semua orang Islam yang terkenal sebagai hamba. Suhaib Ar-Rumi, misalnya Amir bin Fuhairah, Bilal bin Rabah, Ammar, Yasir, dan lain-lainnya. Yang terkenal hamba. Mereka kata kalaulah Islam ini benar, nescaya orang-orang ini tidak akan mendahului kami. Wa illam yahtadu bihi, oleh kerana mereka tidak dapat hidayah dengannya. Fasayaquluna, lalu mereka mencerca kebenaran itu dengan berkata, haza ifkun qadim, ini adalah pembohongan lama. Ini cerita pembohongan lama. Baik, pertama, ada orang bila tak dapat kebenaran, tak dapat hidayah, lalu mereka memusuhi hidayah. Dan ada tak orang memusuhi kebenaran hanya kerana mereka tak dapat kebenaran. Kerana mereka ni nak jadi kalangan orang-orang yang dimuliakan bila ikut kebenaran. Mereka nak kebenaran itu mengikuti mereka, bukan mereka ikut kebenaran. Maksudnya, mereka tidak mahu membuang ego dan sombong mereka waktu ikut kebenaran. Sebab itu mereka minta Nabi Muhammad sisihkan mereka daripada orang miskin. Muhammad, kau nak bercakap dengan kami, orang miskin tak tepi. Kami ni grup VVIP. Jangan campur kami dengan grup biasa. Kami tak nak. Kau nak bercakap. Mereka nak kebenaran itu ikut mereka. Bukan mereka ikut kebenaran. Islam aja kita ikut kebenaran. Kita sembahyang 5 waktu. Tak kira saya sibuk mana orang tu, tak kira dia raja, sembahyang tetap 5 waktu. Oleh kerana
Saya raja, saya nak suruh 3 waktu je. Mufti cari fatwa sikit. 3 waktu salat. Saya raja. Tak. Syariat takkan ikut dia. Dia kena ikut syariat. Oleh kerana dia raja, dia nak wukuf di istana dia. Tak boleh kena wukuf di Arafah. Tak kira kamu siapa. Wukuf di Arafah. Tengah padang. Yang tak ada pokok, tak ada apa. Yang terdedah dengan panas. Nak tak nak itulah tempat dia. Melontarnya kat Mina. Nak tak nak itulah tempat dia. Boleh tak saya nak melontar, nak buat jamrah kat istana saya je? Tak boleh. Kerana apa? Mereka kena ikut kebenaran. Kena tawaf Kaabah. Islam mengajar semua orang dengan level mereka macam-macam untuk ikut kebenaran. Bukan Islam ikut mereka, mereka kena ikut Islam. Sebab itu kita sebut muslimin yang mengikuti perintah Allah. Tetapi orang-orang kafir ni mahu kebenaran itu ikut mereka. Sebab itu bila mereka tidak mendapat petunjuk, mereka mencerca petunjuk. Bila mereka mencerca petunjuk, mereka mencerca ataupun menzahirkan kebodohan sendiri. Contoh mereka bila menentang Islam. Menentang pengharaman yang Islam sebut, araknya, jujinya, zinanya, ribanya. Mereka ini telah menentang diri mereka sendiri. Membodohkan diri mereka sendiri. Merosakkan anak keturunan mereka sendiri. Islam mengharamkan homoseks, lesbian. Kerana ia mematikan keturunan. Bahasa logik kita buat macam ni. Kalau sebuah pulau, ada 100 lelaki, ada 100 perempuan. Selepas 5 tahun, mungkin penduduk pulau itu akan bertambah jadi 400 orang. Sebab berlaku perkahwinan. Lelaki ada perempuan. Tapi kalau penduduk satu pulau itu, jantang-jantang belaka, transgender belaka, 100 orang atau 200 orang, lepas 5-6 tahun atau lepas berapa tempoh, mati belaka. Tak berkembang keturunan. Sebab ini bukan puak jadi boleh beranak. Mereka cuba nak kelabui masyarakat dengan mengambil anak angkat. Dan mengaku ada anak. Anak angkat tu anak daripada orang yang laki dan perempuan. Dan Islam mengharamkan benda tu. Ya, logiknya kan mudah. Kalau kita kumpulkan geng-geng pondang di satu pulau, misalnya, transgender di satu pulau, agak-agak bertambah tak anak? Tak bertambah. Banyak tu mati dah. Kita letak ni laki 100, perempuan 100. Tak lama ni 500 orang. Beranak ni, kembar sekian-sekian. Jadi, asas pengharaman tadi, lesbian, gay, kan Malaysia tak akan berkembang. Yang ni berkembang. Kan mudah kita faham bahasa pengharaman Islam. Tetapi golongan ini terus melampiaskan kemarahan mereka kepada kebenaran yang Islam bawa. Lalu mereka tuduh Islam ini sebagai ifkun qadim, atau bahasa hari ini mereka kata ini adalah fundamental, ataupun kita kata ini kolok-kolok. Ini agama padang pasir. Ini agama tak bawa kemajuan, ketamadunan. Tamadun apa mereka nak bercakap? Apakah maksud mereka negara tamadun yang ada arak, ada juji, ada zina, itu negara tamadun yang berakhir dengan kehancuran? Apakah mereka menganggap negara yang tak ada arak, tak judi, ini negara tak ada tamadun? Tamadun pada melanggar perintah Allah. Lalu mereka ini mencerca kebenaran, menuduh Rasulullah dan orang beriman dengan berkata, haza ifkun qadim, ini pembohongan yang terbesar. Atau disebut asatirul awali, ini adalah kita katakan perkara yang bersifat dongengan. Mereka kata Islam ni dongeng, cerita dongeng dalam Islam. Semua cerita dongeng, kisah Nabi-Nabi dongeng, kisah kemusnahan kaum tu dongeng, tentang syurga, neraka dongeng. Walau yang merosakkan ataupun yang menyebabkan mereka berkata demikian, kerana tidak sampai kebenaran pada mereka. Disebabkan sombong mereka. Benar sabda Nabi SAW. Nah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW ketika mana menyebut al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi wa ghamsun nasi ay ihtikaruhum. Tanda-tanda orang itu sombong ialah dia menolak kebenaran dan menghina manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Anehnya orang-orang kafir ini, ketika mana mereka menolak kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad dan wahyunya, bukan syariatnya, dan menganggap apa yang dibawa oleh Rasulullah itu asatirul awalin, dongengan atau pembohongan.
peliknya, anehnya, mereka mengakui tentang Taurat. Tentang mereka tak berani kata apa-apa kepada orang Yahudi. Puak musyrik Mekah tak berani kata ke Yahudi. Bukan mereka menganggap apa yang dipegang oleh Yahudi itu betul, kitab Taurat itu betul, Nabi Musa itu betul. Lihat double standard mereka. Bila lawan Islam, semua tak betul. Ke Nabi apa mereka kata, mana ada Nabi? Patutnya turun malaikat terus, jangan turun Nabi. Patutnya kitab ini turun sekaligus. Turun dari langit, malaikat bawa. Tetapi pelik, mereka mengakui kitab Taurat sebagai wahyu Allah kepada orang Yahudi. Dan mereka tahu bagaimana kitab Taurat ini diturunkan kepada Musa. Dan mereka memperakui Musa itu sebagai Rasul. Kerana memuliakan orang Yahudi. Menghormati Yahudi. Sebab Yahudi menjadi sumber rujukan mereka, sumber ekonomi mereka. Walau yang dipegang oleh Yahudi itu, itulah asas yang ada pada Islam. Bukan dalam kitab Taurat. Itu yang menyebut tentang kerasulan Nabi Muhammad. Dan asas kepada wahyu yang diturunkan pada semua para Nabi. Maka kata Allah, wa min qablihi, sedangkan sebelum ini, kitab Musa, kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa. Imaman wa rahmah, sebagai rujukan dan sebagai rahmat kepada manusia. Wa hadza kitabun musaddiqun, dan kitab ini telah membenarkan lisanan Arabiyya, tentang Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Liyunziral ladzina zalamu, sebagai memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Wa busyra lil muhsinin, dan membawa khabar gembira pada orang buat baik. Semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan, dia ada dua aspek penting. Pertama, beri amaran pada orang zalim. Yang kedua, beri khabar gembira pada orang yang buat baik. Itu asas utama Al-Quran. Asas utama Taurat. Asas utama Injil. Asas utama wahyu yang Allah turunkan. Apa dia? Beri amaran kepada orang zalim. Beri khabar gembira kepada orang yang melakukan kebaikan. Bagaimana ia dalam Taurat, demikian ia dalam Quran. Maka Al-Quran diturunkan dengan lidah bahasa Arab. Yang membezakannya ialah bahasanya, tujuan sama. Bahasa Arab. Ada pula kata Al-Quran ini, dia tiru kitab Taurat. Kalangan, bukan bahasa baru, tapi mereka ulang hari ini. Al-Quran tiru Taurat. Al-Quran tiru Injil. Kata kita guna logik mudah macam ni. Kita boleh kata tak, Toyota tiru Honda, Honda tiru Toyota. Kita tak mungkin kata macam tu. Toyota lah. Honda lah. Kita tahu kalau ada undang-undang copy paste tak boleh. Undang-undang copy, kalau sekiranya Toyota ni, dia copy Honda, Toyota samang dia. Dia tak berani, dia. Tapi asal sama kereta. 4 tayar sama. Honda tak 5 tayar. 4 tayar juga. Tempat isi minyak pun sama, belah kiri. Asal tu kita tak panggil dia tiru. Kata itu asas yang memang kereta, dalam definisi kereta. Kalau tuan-tuan definisi kereta, apa dia kereta? Tuan-tuan akan sebut tayar 4. Kalau tuan-tuan sebut kereta, tayar 2, itu motor. Dia ada bahasa, walaupun kereta macam-macam jenama, apakah kita kata kereta ni tiru ni, kereta ni tiru ni? Tak, masing-masing dia ada kaedah dia sendiri. Dia ada menunya sendiri. Dia ada bentuk enjinnya sendiri. Yang ni mungkin enjin macam ni enjin macam ni. Ini gear banyak ni gear banyak ni. Ini kursi bentuk macam ni. Takkan ada orang kata Toyota ikut atau tiru Honda dan sebagainya. Takkan kata. So, kitab-kitab Allah lagi lah. Tak sama. Taurat. Injil. Quran. Ia memang ada asas sama dari sudut memberi amaran kepada orang yang zalim. Itu asas yang sama. Memberi kebaikan kepada orang buat baik. Khabar gembira. Sebagian asas kereta kan sama. Sampai ke tujuan. Asas sama. Naik kereta buat apa? Nak sampai tujuan. Kita bila tanya orang, pergi satu tempat, pergi dengan apa? Dia kata, pergi dengan kereta. Cukup, kita tahu dia dah naik kenderaan. Pergi apa? Pergi dengan motor. Jarang kita tanya pergi dengan kereta apa. Jarang kita tanya. Itu next soalan pula. Yang kita tahu, bila sampai satu tempat dengan kenderaan. Kerana kita rasa mustahil dia datang jalan kaki. Dengan jarak jauh, 400 km. 500 km. Kita tanya, datang apa? Kita dah bayang dalam otak, kereta api ke, bas ke, kapal terbang ke. Kenderaan lah. Kita tak mungkin bayang dia jalan kaki. Waktu tuan-tuan tanya soalan. Kalau dia kata, saya jalan kaki, tuan-tuan akan terkejut.
Jumpa kawan pasir gudang, jumpa kat KL, datang apa? Jalan kaki. Atas bawah kita tengok. Kita takkan percaya mudah dia kata dia jalan kaki. Yang kita expect dia sebut kenderaan sama ada kenderaan awam atau kenderaan peribadi atau tumpah orang. Kereta. Jadi seorang bila dapat hidayah, seorang bila nak masuk syurga, maka dia ada ikut benda panduan dia. Dia tak mungkin tanpa mengikut panduan atau kenderaan. Maka kalau kamu mengakui Taurat, Nabi Musa, dan dalam Taurat itu menyebut kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang sebagai ahli kitabnya beriman. Kerana melihat kebenaran tersebut. Yang ia terus berlangsung sampai hari kiamat. Tetap akan terus ada kalangan ahli kitab yang beriman sampai hari ini. Akhirnya kita dengar banyak padi-padi masuk Islam. Dan itu akan terus berlangsung bagi mendedahkan benda itu ada dalam kitab mereka. Walau disorok, walau diubah, walau dipindah sebab persidangan demi persidangan. Biar jangan ada nama Muhammad. Tapi mereka tak mampu buang sifat Nabi Muhammad. Malah buang nama Muhammad tu. Secara namanya, Ahmad secara namanya, tapi sifat yang tak boleh buang. Ataupun beberapa perkara yang mereka tak mampu buang. Akhirnya sebagian padri-padri ini memeluk Islam. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Ini yang terbaru, yang padri di Afrika. Yang punya pengikut juta. Masuk Islam tu pergi Mekah. Kita tunggu kota 148 tahun. Dia begitu. Pergi ke Mekah. Artinya, Allah pilih dia terus. Seorang padri yang punya juta pengikut memeluk Islam. Dan saya katakan benda ni, dia akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Kita akan terus dengar. Padri masuk Islam. Padri masuk Islam. Tuan-tuan akan dengar terus. Kenapa? Kan dalam kitab itu menceritakan kebenaran Islam. Dan mereka akan nampak. Kan itu orang-orang musyrik Mekah melakukan satu kontradik. Percaya pada Musa. Percaya pada Taurat. Tapi menolak Nabi Muhammad. Benda yang sama. Kerasulan Musa sama seperti mana kerasulan Nabi Muhammad. Sebab itu kata Waraqah bin Naufal. Waktu Khadijah tanya. Cerita apa yang dialami oleh suaminya di Gua Hira. Apa kata Waraqah bin Naufal? Itu ialah Jibril yang mendatangi Musa. Yang mendatangimu wahai Muhammad, ia Jibril yang mendatangi Musa. Mana kamu akan jadi Nabi? Ya, Waraqah bin Naufal tahu. Asas sama. Asas Rasul semua sama. Disampaikan wahyu oleh Jibril. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Daud juga begitu. Nabi Musa juga begitu. Dan semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, mereka mendapat kerasulan dengan apa yang sama yang didapati diperoleh oleh Nabi-Nabi yang lain. Kemudian kata Allah Ta'ala, Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan kebenaran dan istiqamah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun alaihim, tiada kebimbangan ke atas mereka. Walahum yahzanun, tiada kedukecitaan pada mereka. Ai, kata ulama tafsir, innal ladzina jama'u bainat tauhid wastiqamati ala manhajis syariah. Sesungguhnya orang-orang yang menghimpunkan antara tauhid dan istiqamah. yakni akidah yang benar dan istiqamah ala manhajis syariah, mengikut manhaj syariah, la yakhafuna min wuqu'i makruhin bihim fil mustaqbal, tidak pernah bimbang apa pun yang berlaku akan datang. Wala yahzanuna min fawati mahbubin fil madi, dan mereka tak akan berduka cita dengan apa pun yang mereka hilang di kalangan orang-orang yang mereka cintai. Kata orang beriman yang disebut sifat istiqamah mereka, pertama, mereka tidak takut apa pun yang berlaku pada masa akan datang. Mereka berpegang dengan kebenaran, apa jadi, jadilah. Yang kedua, mereka tak berduka cita. Apa maksud duka cita? Mereka juga tidak akan berduka cita dengan orang-orang yang mereka sayang yang telah meninggal dunia. Kerana mereka tahu ialah perpindahan daripada alam dunia kepada alam kerehatan. Sehingga kepada alam balasan. Tuan-tuan, para ulama menamakan alam kubur alam rehat. Manakala alam akhirat ialah alam nikmat. Rehat kemudian nikmat. Kita kan lepas penat-penat, sebelum kita makan, sebelum kita minum, nikmat pertama rehat lah, rehat. Dah berlari jauh-jauh, dah berjalan penat-penat. Yang pertama rehat. Rehat dulu. Lepas rehat apa dia? Nikmat, makan, minum. Alam kubur alam rehat. Dan alam akhirat alam menikmati kesenangan. Kan itu Rasulullah menamakan ahli kubur yang beriman sebagai mustarih, orang-orang yang berehat.
mustarih. Dia nak rehat, kita rehat dalam kubur. Manakala di sini dinamakan sebagai alam untuk beramal. Ini disebut sebagai amal tanpa hisab. Hari ini kita beramal tanpa kita kira banyak mana dah kita beramal. Jangan kira. Nak kira duit tak apa. Amalan jangan kira. Saya rasa sembahyang dah banyak dah. Jangan kira. Buat terus. Saya rasa saya dah baca Quran dah banyak. Jangan kira. Ini bukan waktu kita kira amalan kita banyak mana. Buat terus. Sampai jumpa Allah. Buat terus. Kerana yang akan kira siapa? Biar Allah yang kira. Biar malaikat yang kira amalan kita. Bukan kita kira. Bila kita kira, kita pun selesa lalu kedekut. Saya dah sedekah dah minggu lepas. Dah kira tu. Dan Rasulullah berpesan kepada Ummul Mukminin dan sekian orang Islam. Dalam bab kebaikan jangan berkira. Nanti Allah berkira dengan kamu. Jangan berkira. Maksud jangan minggu lepas dah buat. Minggu ni kan dah buat. Jangan kira buat tu. Saya minggu lepas straight yang mulai. Jadi minggu ni straight nak tidur. Jangan macam tu. Terus. Saya minggu lepas straight kuliah. Minggu ni straight nak cuti. Jangan macam tu. Terus. Kebaikan kita tak boleh berhenti. Allahumma illa mereka keuzuran sakit. Mereka benda tak boleh dielakkan. Dan kadang kelapangan jangan pernah berhenti buat baik. Sebab ini bukan tempat kita nak rasa kebaikan kita dah banyak. Lalu kita pun dah kira. Ustaz dah kata sekali semayang 100,000. Saya dah kira Ustaz dah juta saya semayang. Juta. Pahala dia. Habis 1 rakaat sama 100,000. Solat 2 rakaat tak 200,000. 200,000 tu kalau kira tahun. Dengan kita semasa sunat kat Malaysia. Itu boleh makan umur 10,000 tahun. Tapi kalau semayang 5 waktu. 17 rakaat. 1 rakaat 100,000. Itu dah berapa? 1.7 juta. Oh, banyak kira. Sehari. Juta tu maksudnya kalau kira kat Malaysia, kita solat 17 rakaat lah. 5 waktu. Sehari. Ini 1.7 juta sehari. Nisbah dia. Makna puluhan tahun. Mungkin 60 tahun, 70 tahun. Oh, sehari macam 70 tahun. Saya duduk seminggu. 700 tahun. Rehatlah kita lepas ni. 700 tahun, Zak. 100,000. Belum cerita tawaf pula. Belum cerita sekian-sekian. Maka kita tak diajar kira. Kita cuma diajar beramal. Sampailah kita rehat dalam kubur. Sampailah kita mendapat nikmat di akhirat. Maka di sini alam beramal. Kubur alam rehat. Dan akhirat. Dan akan sampai waktu rehat kita. Allah akan rehatkan kita nanti. Daripada segala kepenatan dunia. Daripada segala kerenah dunia kita akan rehat. Daripada segala fitnah dunia. Sebelum mendapat balasannya. Kemudian kata Allah. Ulaika ashabul jannah. Mereka lah sebenar-benar penghuni syurga. Siapa yang istiqamah berpegang dengan tauhid. Khalidina fiha. Mereka kekal dalam syurga. Jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan. Kata ulama, orang-orang yang beriman, yang mengesahkan Allah, yang istiqamah di atas perintah Allah, mereka lah ahli syurga, kekal di dalamnya. Disebabkan balasan perbuatan kebaikan yang mereka lakukan. Maka Allah Ta'ala memberi satu perbandingan. Orang kafir cari alasan itu, alasan ini untuk tolak kebenaran. Orang beriman kekal istiqamah. Dengan kebenaran yang mereka pegang dengan gigi geraham. Tidak digoyangkan dengan apa pun yang berlaku. Tidak kebimbangan masa depan. Tidak juga ketakutan kehilangan apa yang ada pada mereka. Kerana mereka tahu ini semua dalam ujian. Sehingga mereka dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya kerana apa yang telah mereka lakukan dahulu di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.